Okay. Before kita pergi kepada soalan 13G, tengok kat sini ni 13F juga. So, walaupun soalan dia macam mana sekalipun, what does you need? Tengok soalan ni. Dia suruh rearrange. Walaupun dia tak kata rearrange dalam soalan, okay, dalam soalan IG, takkanlah ni sebab you belajar. So, you tak perlu tunggu di arahan rearrange. You kena rearrange. So, tengok kat sini, yang ni 8 dengan 2, power of 2. So, kita follow yang lagi besar. So, jadi 6x square. Yang ni bawa pergi sana. So, akan jadi plus 5x plus 1 equals to 0. Okay. So, then you factorizekan. Okay. So, try to factorize it. Boleh ke tak boleh? So, kita try. Tengok. So, kalau jadikan 6x 6x square, kita 1 adalah negatif-negatif. So, 6. Okay. Dapat tak? Tak dapat 5. So, tak boleh lah. Tak dapat 5. Kalau kita buat plus pun, kalau kita buat plus pun, tak dapat 5 juga. Okay, how saya tahu tak dapat 5? Saya congak lah ni. Congak ni. Hujung darab dengan hujung. Dapat 6x plus dengan 1x, dapat 7x, tak dapat pun 5. So, you bila tak dapat macam tu, kita dah tukar ni. Jangan fikir mesti 6 je kat depan. Boleh lagi fikir nombor lain. Contoh, kita buat nombor 3, 2. Still dapat 6. 3x times 2x, dapat 6x square. So, then you try. Belakang kita dah betul. Try lah. Expand. Dapat tak 5x? Yes, dapat. So, bila dapat 5x, betul lah tu you factorize. So, your answer will be x equals to negative 1 over 3. X equals to negative 1 over 2. How we get negative 1 over 3? 3x plus 1 equals to 0. So, then 3x equals to negative 1. X equals to negative 1 over 3. So, sebab tu kita dapat negative 1 over 3. So, sama juga dengan soalan ni. Okay, so saya nak you try this question 1, 2 question as a homework for that. Senang saja. Okay, now kita pergi kepada soalan ni 13G ni. So 13G ni dia kata use quadratic formula to solve. So dia memang cakap use quadratic formula. Kenapa dia suruh use quadratic formula? Because we cannot factorize it. Kalau tak boleh factorize, you boleh pilih either the method is either, kalau you cannot factorize it, you can choose either this method, number 2 or number 3. Tapi tak ada, kalau dia tak suruh, you boleh choose. Tapi bila dia suruh, you kena buat lah. Oh, cikgu macam mana cikgu tahu dia tak boleh factorize? You try lah, factorize kan. Tak dapat. We cannot think of any number that possible. All the possible number, we try it. Kita jadikan dia 2xx. Kat sini, so, kalau tukar yang ni, this choice, 2x square, ni dapat 4. Dapat negative 4, 0. Tak boleh. Okay, kalau try choice lain cikgu, x minus 4. I maintain situ. Try choice ni pun tak dapat 0 kat tengah. Okay, tak dapat 0 kat tengah. So, kalau try lagi choice lain pun, 2x plus 2, 2x plus 4, x minus 2 pun tak dapat 0. All the possible, kita dah habis try, memang tak boleh lah. Okay, so macam saya kata, cara cepatnya guna calculator. So nanti next class ataupun next video saya akan tunjuk calculator lah, how to use calculator. Okay, so bila tak boleh factorize kita boleh guna lagi method number 2 or number 3. So, tapi soalan dia suruh guna method 3 lah, using quadratic formula. So, quadratic formula ni macam ni. X equals to negative b plus minus b square minus 4ac square root over 2a. Okay. So, contoh yang ni kita ambil soalan nombor 1.
Sebab unknown dia X, maka X lah. Kalau kat sini unknown dia Y, so sini pun jadi Y. Kalau Z jadi Z. Tak kisah. Asalkan dia quadratic. Whatever the unknown is, tak kisah. Okay. So our which is what is B, 2 and A. So you kena ingat. Okay. So ini general form. Dia kata general form. What is general form? Okay. General form for quadratic is ax square plus bx plus c equals to 0. So this is general form for quadratic. Kat the unknown, the coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and coefficient of independent x ni c. Okay, so itu you kena tahu. Okay, so kat mana? So therefore kalau saya tanda ni, hijau ni a, so this is a. Orange ni B. So B dia adalah 1, C dia adalah negative 8. So sama juga macam ni, A dia adalah 1, B dia adalah 3, C dia adalah negative 6. And semualah. So you kena tahu tu. So X equals to, our B is 1. Negative tu tak ada formula ni. Plus minus B square. 1 lah, tak ada negatif. Negatif ni adalah formula ni. B square minus 4. A kita adalah 2. C kita adalah negatif 8. Then kita letak dalam bracket ni. Okay, saya padam. Saya letak yang memang formula dia saya buat warna ungu. Okay. So over 2 A kita adalah warna hijau. Okay. So you nampak ni negatif B, negatif ni adalah formula dia. B kita adalah 1 square root B square. Square tu pun formula dia. Minus 4 ni formula dia warna ungu. A kita 2, C kita negatif 8, dan so kita akan dapat jawapan kita. Kita akan dapat kat sini, kita akan dapat negatif 1 plus minus 1 plus 8 64 square root over 4. So kita akan dapat negatif 1 plus minus 65 square root over 4. So you akan dapat dua jawapan. How the dua jawapan? Sebab ada plus minus ni. So plus minus tu akan jadi negatif 1 plus square root 65 over 4. And another one, negative 1 minus square root 65 over 4. Then you guna calculator, you dapatkan value dia berapa. Okay, so itulah. Ini adalah by using formula. So homework you try soalan nombor 5 dengan nombor 6. Okay, so then, okay, now kita pergi yang ni. Okay, dia sebut write an equation expression in the form of this. Okay, oh cikgu ni, okay, yang ni dia tak suruh solve, dia kata in the form of this. Okay, tapi sebenarnya ni form ni adalah quadratic, completing the square. Okay, so this is a completing the square punya form lah. So saya tak nak peningkan you, saya terus pergi kepada soalan nombor 3 ni. Okay, solve each equation by using the completing the square and leave your answer in where it's appropriate. Your answer, okay, so macam tu saja. Okay, so abaikan yang statement kat belakang ni, the answer in tu ni, sebab soalan dia sama je, dia tambah equal to 0. Kenapa yang ni tak ada equal to 0, kenapa yang ni ada? Okay, so yang ni sebab kita nak solve memang kena ada equal to 0. Yang ni dia sekadar nak suruh completing the square sahaja. So saya tak nak peningkan you, saya buat soalan 3 terus. Okay, so untuk completing the square, x kita salin dulu, x square plus 4x
minus ke plus? Minus 1 equals to 0. Okay, so bila kita nak completing the square, tapi kita nak solve, kita kena tambah equal to 0. Okay, so how to do the completing the square? Okay, you biar je. Okay, kita buat macam ni. Okay, saya ambil terus soalan nombor nombor 5 ni. Saya ambil 5A. Apa beza soalan nombor 5 dengan soalan nombor 3? Soalan nombor 3 kalau tengok ni unknown coefficient of x square dia semua 1. Okay, yang ni 2, 4, 2, 0.5. So dia ada beza 2x square. Kalau negatif pun sama juga, follow yang macam 2 ni. Okay, so apa beza dia? Beza dia kita tunjuk Okay, so step pertama adalah make sure yang ni coefficient of x square dia mesti positive 1. So yang ni coefficient of x square dia bukan positive 1. So you kena buat something. Apa yang you kena buat? You kena factorizekan, keluarkan. So kita keluarkan 2, so sini jadi 3, kat sini jadi 3/2. Okay, yang ni tak perlu buat. Kenapa tak perlu buat? Sebab dia tak dah 1. Okay, now second step. Second step, yang ni you kena ingat. Okay, step tu saya tulis dengan warna hijau. Kita akan plus, okay, and divide by 2 square. And we rewrite it the same thing, sama, equals to 0. Okay, cuma kat atas ni kena isi. Isi apa? Kita akan ambil 4x itself. 4, bukan 4x, 4 je. Coefficient dia je. Okay, so sama juga belah sini. Step dia 2 ni tetap maintain kat luar. Okay, so x square minus 3x. Macam saya kata, kita akan plus divide by 2 square. Minus divide by 2 square. Plus 3/2 equals to 0. So sama je. Nak letak apa dalam kotak tu? Nak letak apa? Kita akan letak dengan kat sini bukan ambil 3, ambil negatif 3. Okay, so step dia sama je dua-dua lah. Step pertama je yang ni beza. Kenapa? Yang ni sebab ada 2 kat depan dia. Okay, so then next, what to do after this? Okay, so yang ni, cikgu kenapa kita kena tambah? This is the completing the square. Kita tambah tolak seolah-olah tak buat apa-apa pun. Oh, saya ada tertinggal benda kat sini. Minus 1. Minus 1 equals to 0. Tambah dan tolak benda yang sama seolah-olah 0. Seolah-olah 0 je ni. Tak ada effect. Okay, tapi itulah method dia, completing the square. So, kita buat apa next? Next, kita akan gabung ni. So, yang ni saya guna warna lain supaya you nampak. Yang ni kita akan gabung dari yang 3 kat depan ni, kita akan gabung dia, compress. Dia akan jadi x, kita ambil saja yang ni dengan ambil yang ni. Tapi positif ni kenapa? Sebab 4 divide by 2 akan dapat positif 2 square. Kita gabung macam tu. Okay, so yang ni 2 tetap ada kat luar. Okay, gabungan dia kita gabung. Okay, so yang ni tetap x. Ambil dalam ni. Dalam ni negatif 3/2. Negatif 3/2 square. Oh, macam tu cikgu. Ya, macam tu. Mana pergi yang ni cikgu? What happened to this? What happened to this? Actually dia ada. Okay, actually dia ada. So saya tunjuk dia. Sebenarnya dia ada. Saya tunjuk sebelah sini je. So kalau kita expand, kita akan dapat x plus 2. X plus 2. So x square plus 2x plus 2x dapat 4x plus 4. Okay. Cikgu, ni sama x square. Ni 4x sama cikgu. Tapi ni 4. Ni 4/2 cikgu.
Okay, you kena faham ni. Ni 4/2 is 2. 2 square akan dapat 4. Kan? So, sama sahaja. So, you jangan takut. Sebab tu kita panggil completing the square. So, saya tak nak tunjuk lah yang ni. Tunjuk yang ni. Nombor dia senang. Yang ni kan pening pula you. Okay. So, 3 yang depan tu dia akan gabung jadi 1 bracket ni. So, apa jadi yang belakang ni? Yang belakang ni tak efek apa-apa. So, yang ni tetap ada tolak. Tetap tolak. Okay. So, 4 divided by 2, 2. 2 square is 4. Minus 1 equals to 0. So, final answer kita x plus 2. Bukan final lah. Okay. So, daripada sini dah. Kita nak solve kan. So, kita bawa pergi sana. Apa yang bawa pergi sana? 5 bawa pergi sana. Okay. 5 dah bawa pergi sana. Dapatnya 5. Dia akan jadi plus minus square root 5. Okay. Square pergi sana. And lastly, x equals to plus minus square root 5 minus 2. So, dia akan ada dua jawapan juga. Which is x equals to square root 5 minus 2. And x equals to or negative square root 5 minus 2. So, yang ni tekan calculator lah. So, same goes to here juga. Same goes to here. Yang ni 3 ni dah gabung. So, therefore, yang ni negatif kat luar. So, ini negatif ni datang dari sini. So, negative 3 divided by 2. Dapat negative 3/2 lah. Bila kita squarekan, dia dapat 9/4 plus 3/2. Okay. Equals to 0. So, yang ni 2. Okay. Saya expand je bracket terus. So, bila saya expand bracket 2. Yang ni darab dengan yang warna pink ni tetap tak payah darab dalam lah. Darab macam tu je. So, 2 times negative 9/4, negative 9/2. 2 times 3/2 dapat positive 3 equals to 0. So, method yang sama. You buat macam ni juga. Bawa semua sekali pergi sana. Okay. Dan saya nak you sambung ni, tunjuk ke saya lah. Try sambung dan tunjuk ke saya. Kalau tak boleh, cakap. So, jawapan ada dalam buku. So, homework you ada satu sahaja yang ni. 1, 2 juga. Saya beri 2. So, buat soalan C ni dengan buat soalan C yang ni. Dah ada 6 soalan saja. So, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.